Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan jika tiada demikian cita-cita itu pada kamu, maka sesungguhnya engkau menyahajakan suatu pekerjaan dengan tiada pegawai, dan engkau datang akan dia daripada yang bukan jalannya. Dan sesungguhnya disebutkan cerita daripada Fudail bin Iyad. Baik. Bagi seseorang yang ingin melalui jalan ibadat kepada Allah, dan apabila dia berazam untuk melakukan amal ibadat kepada Allah, nescaya dia nanti akan diuji oleh Allah. Dia akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang bertimpa-timpa. Jadi memang menjadi begitu adat. Apabila kita semakin nak dekat dengan Allah, semakin banyak ujian. Maka orang yang ingin dekat dengan Allah ni, dia kena bersedia untuk menjadi orang yang sabar di atas ujian Allah. Apabila dia sabar, nanti Allah Ta'ala akan memberi kelebihan, ataupun dia akan mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Ta'ala. Maka bagaimana seseorang yang ingin melakukan amal ibadat tapi dia tidak mahu bersabar di atas ujian yang akan ditimpa satu demi satu, satu demi satu. Sebab itu kadang-kadang berlaku pada orang yang ketika dia tidak menjadi ahli ibadat, seolah-olah kurang masalah. Rezeki pun banyak, orang pun tak balas dengan dia. Tetapi bila saja dia ingin mendekatkan diri dengan Allah, kadang-kadang diuji oleh Allah. Memang hidup begitu. Seorang yang ingin mencari agama, mencari akhirat, mencari agama, kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Sesiapa yang menumpukan kepada agama, kadang-kadang kurang rezekinya. Dan sesiapa yang menumpukan kepada rezekinya, maka kurang agamanya. Memang begitu keadaan dia. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada dunia, Allah Ta'ala bersumpah pada dunia, hai dunia, kamu ini hendaklah menjadi hamba kepada ahli akhirat. Dan siapa-siapa yang menjadi mencari kamu, siapa yang mencari akhirat, hendaklah kamu menjadi hamba kepada dia. Dan sesiapa yang mencari dunia, maka dia akan jadi hamba kamu. Jadi bagi orang yang ingin melakukan amal ibadat, maka Allah Ta'ala akan uji satu persatu. Kadang-kadang anak dia, kadang isteri dia, kadang jiran tetangga dia, kadang harta benda dia. Maka demikian. Dan ini juga berlaku kepada para sahabat. Ada yang kaya raya jadi miskin, ada yang hidup senang jadi susah, ada yang terpaksa dalam keadaan lapar dan sebagainya. Maka itu jalan orang yang nak dekatkan diri dengan Allah. Tapi kita kadang-kadang tidak memahami. Bila kita kena ditimpa musibah satu-satu, maka kita merasakan bahawa apabila kita sudah ibadat, ini pula yang Allah Ta'ala uji kita. Apabila kita nak dekatkan diri dengan Allah, macam-macam pula masalah yang Allah Ta'ala tipu. Sebenarnya Allah Ta'ala nak membersihkan hati kita, nak membersihkan dosa-dosa kita, nak mendidik hati-hati kita supaya jangan lalai kepadanya. Kerana selama ini kita sudah banyak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitulah kadang-kadang masalah musyaqqah itu ditimpa ujian sampai berturut-turut sampai ke mati. Kadang-kadang sampai ke mati, tak selesai kita satu persatu. Itu ujian bagi orang yang nak mendekatkan diri dengan Allah. Lalu dikatakan bahawa kalau jika tiada yang demikian itu cita-cita daripada kamu, kalau kamu tidak maknanya bersedia, ataupun dengan arti kata tidak sanggup menahan musibah-musibah, tidak mahu sabar, tidak ada cita-cita untuk jadi orang sabar, maka sesungguhnya engkau menyahajakan suatu pekerjaan dengan tiada pegawai. Pegawai itu tidak ada penolong. Sebab Allah Ta'ala kata wasta'inu bisabri wasta'inu bisabri wassalah. Kamu minta tolong dengan siapa?
Lepas tu bila kita sabar, Allah Ta'ala beri pertolongan. Bila kita sabar. Bisalah, bila kita buat amal ibadat, Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Maka kalau kita menempuh kehidupan kita ini, kita tidak mau sabar, kita tidak mau ibadat, maka tidak ada pertolongan bagi kita. Allah Ta'ala tak dulu. Walaupun zahir Allah Ta'ala beri nikmat sebagainya, ada harta, ada pengaruh, ada kedudukan, tetapi dia tidak ibadat, sebenarnya dia itu hidup dalam keadaan tidak ada pertolongan Allah. Orang yang lupa pada Allah, Allah Ta'ala beri yang pertama keluh kesah yang tidak yang berpanjangan. Hati tak tenang, jangan katalah. Keluh kesah dengan kata tidak ada ketenangan. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kesibukan. Sibuk pas satu. Mana ada masa tenang, sibuk sama. Maknanya Allah Ta'ala beri kesibukan dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala lupakan dia, lupakan kematian dia, sehinggalah dia sedar masa mati. Masa nak mati baru sedar. Ini bahaya bagi orang yang lalai beribadat kepada Allah Ta'ala. Ada seorang ulama, dia kira umur dia. Dia kira umur dia. Dia kata dia sudah hidup 12,240 hari. Dia kira. Tak tahulah berapa umur dia tu. Dia kira, dia kata 12,240 hari. Sama ada dia kira tu daripada kecil ataupun balik, tapi dia kira hari. Maknanya hari kejam, saya pun lupa lah. Maknanya hari sah. Kemudian dia menangis. Dia kata bermakna saya telah menanggung hutang dosa sebanyak 12,000 dosa. Itu kalau saya buat satu hari satu dosa. Sedangkan saya ni satu hari banyak dosa saya buat. Lalu dia fikir sampai dia menangis tiap-tiap hari, dan setiap kali dia ingat dosa dia pengsan. Sampai hari dia ingat dosa dia pengsan. Maka begitulah orang. Maknanya. Jadi bila melakukan amal ibadah begitu, kita akan jadi mari takut kepada Allah dan dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi dosa akan dihapuskan dengan beribadat. Kadang-kadang ibadat kita ni nak hapus dengan dosa tak padam. Sebab ibadat kita lalai banyak, maksiat banyak. Ibadat sikit, dalam sikit tu banyak lalai, tapi diserta dengan maksiat banyak. Maka kadang-kadang dalam ibadat tu kita dosa tak. Jangan kata dalam maksiat, dalam ibadat kita dosa. Masa kita baca Quran kita berdosa, masa kita sembahyang kita berdosa. Maknanya masa kita duduk dalam majlis ilmu pun kita berdosa, masa duduk menyampaikan ilmu pun berdosa. Dan duduk dalam dosa sama. Maka kalau dihitung kira, memang banyak maksiat kita pada ibadat. Maka Allah Ta'ala, kalau kita nak kembali betul pada Allah, Allah Ta'ala akan bersihkan kita. Maka dihapuskan dosa. Maka dihapuskan dosa dengan ibadat. Tapi bagaimana ibadat itu boleh menghapuskan dosa, sedangkan ibadat itu juga menambahkan dosa? Dengan jalan mana selain pada ibadat? Jalannya adalah musibah. Jalannya adalah musibah, jalannya adalah ujian bala daripada Allah. Maka bila kena musibah, bila kena ujian, dihapuskan dosa dengan syarat sabar. Kalau tidak sabar, ujian itu pula tambah dosa. Ujian itu untuk menghapuskan dosa, tapi itu tidak sabar pula. Bila Allah Ta'ala beri ujian, maka ketika itu pula ditambahnya dosa. Maka demikianlah keadaannya seorang yang dekat dengan Allah, dia mesti kena sabar dan supaya dia dapat penolong, yakni Allah Ta'ala. Dan engkau datang akan dia daripada yang bukan jalannya, dan kita datang bukan jalan dia. Nak datang dengan Allah bukan jalan mudah-mudah. Kita nak dekat dengan Allah jalan mudah, nak tidur banyak, nak makan banyak, nak senang-senang, nak sapa Tuhan. Bukan jalan dia. Itu kita. Kita nak sapa pada Allah, kita nak dekat dengan Allah, tapi nak senang-senang. Kalau boleh nak makan banyak, nak tidur banyak, nak cakap banyak, nak relax-relax banyak. Maknanya nak pegang ibadat tapi sapa ke Tuhan. Ini kita, ini bukan jalan dia. Jalan dia bukan macam tu. Jalan dia memang sikit tidur, kemudian ibadat banyak, kemudian mujahadah banyak, kemudian banyak bersabar. Itu jalan dia. Tapi kita tak, kita kalau boleh Alhamdulillah
Tuhan kasih kita sudah ada harta, kita sudah ada pangkat, kita sudah ada kedudukan, kita dah senang, kita dah dapat macam-macam. Kita rasa itulah jalan dia pada Allah. Itu bukan. Tidak ada yang ditunjuk jalan macam itu. Sahabat-sahabat Nabi begitu, hidup susah. Suhaib Ar-Rumi, dia ini kaya-kaya, berhijrah ke Madinah, tinggal habis satu benda. Tak ada. Habis satu benda. Lalu Nabi mengatakan, Rubiha Suhaib. Suhaib untung. Untung apa kata benda kena rampas? Untung. Kenapa? Dia telah menggadaikan segala apa yang ada untuk agama Allah. Untuk agama Allah Ta'ala. Harta benda yang dia sayang. Sahabat Nabi tinggal kampung halaman, berpisah dengan ahli keluarga yang tidak beriman. Kerana semata-mata kerana agama Allah. Maka demikian. Maka jangan kita anggap kita nak datang dengan Allah, dekat pada Allah dalam keadaan jalan mudah. Tak tahu. Jalan mudah. Lepas tu kita nak senang saja. Puasa nak ibadat, ibadat. Puasa nak ngaji, ngaji. Puasa nak kuliah. Puasa nak mata tidur. Itu saja. Itu saja yang ada. Maka itulah jalan kita nak pada Allah. Tak boleh. Bukan itu jalannya. Jalan ni kita banyak punya sabar. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak dekat dengan Allah, satu-satu musibah. Macam-macam musibah. Sama ada musibah itu berlaku kepada ahli keluarga kita, suami kita ke, anak kita ke, ataupun berlaku pada diri kita. Maknanya Allah Ta'ala beri musibah. Kita tak boleh elok kadang-kadang. Contohnya apa? Contohnya kita tahu asal, tiba-tiba orang kata gini-gini. Bagaimana? Maka didapati bahawa memang jalannya begitu. Jalannya begitu. Maka tidak ada jalan kalau kita nak dalam keadaan bermudah-mudah untuk agama Allah Ta'ala ini nak mudah-mudah. Dan dikatakan bahawasanya disebutkan cerita daripada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini siapa? Fudail bin Iyad ini seorang ulama sufi. Asalnya ada perompak. Dia ini perompak, tapi dia baik. Perompak yang baik. Dia kan dia tak perompak baik. Macam dia nak cerita ni. Bila aku kan. Dia beritahu kepada anak buah dia ketua perompak. Bukan perompak saja, dia ketua perompak. Dia beritahu pada anak buah dia, kalau kamu nak merompak orang, kalau jenis orang tua jangan rompak. Jangan ambil. Kalau orang miskin jangan rompak. Mu rompak orang kaya-kaya je rompak. Maknanya begitu. Lalu anak ramai lah anak buah dia. Dan anak buah dia takut. Dia ada kumpulan dia. Bila dapat hasil rompakan dia bagi. Mana-mana anak buahnya tidak patut dia buang. Dia kena kat tindakan. Maka begitulah keadaan dia. Dan dia pula dalam waktu yang sama dia rajin ibadat. Itu heran. Dia rajin juga ibadat. Rajin ibadat. Jadi ada satu hari, ada satu rombongan nak pergi berniaga. Rombongan tu sudah tahu ada satu kumpulan perompak dan ketuanya Fudail bin Iyad. Tapi cuba lalu kok jalan lain. Akhirnya Fudail bin Iyad ini, kumpulan itu jumpa juga. Kafilah itu berjumpa dengan kumpulan Fudail bin Iyad tadi. Jadi ada seorang daripada kafilah tu dalam rombongan tadi, dia pun fikir, Fudail bin Iyad ni duduk jauh di arah ya, mu kira apa? Dia duduk jauh. Dia duduk kat kemah, dia relax saja, tunggu hasil rompakan saja. Jadi ada orang tu, dia fikir, dia kata kalau kumpulan ini datang, aku kena simpan duit emas ini. Maka dia pun naik kuda, dia lari keluar daripada kafilah tadi. Tiba-tiba dia jumpa satu kemah. Dia pun pergi kat kemah, dia tengok orang tu, ada seorang dalam kemah. Dan orang tu pakaian seperti ahli sufi. Ahli sufi. Pakaian ahli sufi tu dia cari lagi. Pakaian senang je, pergi beli kedai-kedai yang jumpa comel-comel sikit. Maknanya kain serba kilat-kilat sikit tak ada. Orang percaya lah. Jadi duduk kat kemah tadi, lalu dia tengok, dia sangkakan orang ni ahli sufi yang sedang beribadat jauh pada orang. Lalu dia pun berkata, dia kata, saya nak selamatkan barang saya ini, saya ada. Kata orang dalam kemah tadi, dia kata, mari sini, biar aku tolong simpan. Mari sini, biar aku tolong simpan. Lalu dia pun bagi dia simpan lah barang tadi. Lelaki tadi naik pergi ke kafilah tadi, ternyata benar kafilah tadi ditahan oleh kumpulan Fudail bin Iyad.
Akhirnya dia pun rampas lah, rampas rampas. Ternyata yang dua-dua itu tidak ambil hartanya. Bos dia agak dah begitu. Jadi yang kaya-kaya saja ada mereka habis dia rampasnya dia ambil. Kemudian dibahagikan harta bersama kumpulan dia. Jadi akhir setelah rampas dia pun lari, dia lepaskan kafilah tadi. Maka kafilah tadi berjalan, lelaki tadi pusing balik, pergi nak ambil balik barang dekat orang tadi. Tiba-tiba bila sampai dekat kemah, dia tengok ramai orang duk bagi-bagi harta. Dia pun kata, lah, aku salah bagi, aku beri kepada ketua perokok. Dia bagi kepada ketua perokok tadi. Akhir sekali, dia pun sebut salah. Sampai dekat sebut salah, lalu Fudayl bin Iyad nampak dia. Lalu Fudayl pun panggil dia. Bila panggil, kata Fudayl, ini barang yang kamu suruh aku simpan, ambil. Dia pun nak kuning. Dia pun heran, dia kata, mana perompak tadi barang mas. Jadi anak buah dia tanya. Dia kata, kamu kenapa kamu bagi? Dia kata, ini hak dia. Dia tu, yang ni, dia kata, orang lain kamu apa? Dia kata, sebab dia percaya pada aku. Oleh kerana dia percaya pada aku, maka aku pegang kepercayaan dia terhadap aku. Sebagaimana aku percaya pada Allah. Aku pegang kepercayaan pada Allah. Satu hari nanti aku tampak Allah tak terima kat aku. Dia kata. Ni pun dia beria. Kita dia begitu. Ada juga puak-puak macam ni. Ingat tak ada. Lalu dalam keadaan macam itu, begitulah keadaan Fudayl bin Iyad. Satu hari dia ada berkenan dengan seorang wanita. Dia jadi mabuk. Lalulah dia selalu panjat pokok. Naik dalam rumah orang tadi. Panjat pokok. Jadi satu malam, bila dia nak naik rumah tadi, nak panjat pokok, dan katanya nak masuk dalam rumah, kalau ada hasil tu nak rampok selalu. Lalu ketika dia panjat pokok nak masuk dalam rumah, tiba-tiba dia mendengar ayat Quran. Alam ya'ni lillazi an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi datang hati kamu nak tunduk pada Allah? Makna jadi bila dia dengar ayat itu, lalulah dia sedar. Sampai bila aku nak jadi perokok ni? Sampai bila ni aku nak tunduk dengan Allah Ta'ala ni? Hati aku nak tunduk pada Allah. Lalulah dia turun daripada pokok tadi, daripada rumah tadi. Lalulah dia menangis. Dengan ayat Quran tersentuh hati dia. Kita berapa kali baca ayat Quran, jangan main. Kadang-kadang orang yang jahat-jahat, yang kita kata dia jahat, sekali dengar ayat Quran dah kena lalu hati dia. Yang kita perasan kita baik, yang kita perasan kita baik, berapa kali baca ayat Quran, dah sentuh pun. Dah tersentuh pun, orang perasan baik dah. Orang perasan tak baik tu pulang lah. Tapi memang begitu. Banyak orang-orang begitu berlaku. Kadang-kadang dia ni memang lalai pada Allah, tidak beribadat. Tapi bila kena sentuhan rohani sekali saja, ESQ terus berubah. Maknanya kena sentuhan rohani terus berubah. Jadi dalam keadaan macam tu, dia pun menangis insaf kepada Allah. Lalulah dia pun berehat dekat satu kemah. Dekat satu kemah, rupanya kemah itu kemah kafilah perniagaan. Dia pun berehat di situ, agak tersembunyi sikit belakang kemah tadi, sambil dia menangis. Tiba-tiba dengar perbualan, kamu nak pergi ke mana ni? Pergi tempat sekian-sekian ni untuk berniaga. Dia kata janganlah, balik semula lah. Kerana di sini ada seorang perompak yang namanya Fudayl bin Iyad. Dia kawan tu baru insaf, dia menangis. Baru dah tu. Fudayl bin Iyad, dia ini seorang perompak, dia ini seorang yang suka ambil orang, jadi cerita keburukan dia. Lagi kena lagi panahan yang kedua. Kena lagi, lalulah dia pun berdiri pergi ke orang tadi. Dia pun kata, saya lah Fudayl bin Iyad. Terkejut orang tadi. Lalu orang takut. Dia kata, Fudayl bin Iyad sudah bertaubat. Dia bertaubat, dia kata, dia bertaubat. Lalu dia kata, duduklah di sini, aku ingin keluar. Lalulah nak keluar tu, dia pergi jumpa kumpulan dia. Dia kata kepada kumpulan dia, kita batalkan segala perjanjian kita. Maknanya sudah tidak mau lagi jadi perompak. Jadi anak buah dia pun setuju. Lepas tu kalau buah tu berubah, anak buah insya-Allah berubah.
setuju. Jadi ada seorang Yahudi yang menjadi perampok dengan dia. Baik, dia kata sekarang ni saya boleh batalkan, tetapi saya nak awak bayar kepada saya. Bayar kepada saya. Sebab kalau tidak habis kumpulan yang batal, hilang pendapatan. Jadi dia tak bayar. Kemudian dia kata bayarannya seumpama dia tunjuk pada satu bukit. Satu bukit tadi, bukit bukan bukit tinggi, bukit yang macam tanah tinggi tu. Bayarannya seperti ratakan tanah tadi. Dan aku nak satu genggam emas, segenggam emas, dan ratakan apa ni bukit tadi. Lalu Hudzaifah sanggup. Hudzaifah pun ambil cangkul. Cangkul sekejap, sehari dua hari, tiba-tiba mari ribut, tiba-tiba rata tadi. Bukan bukit, dia panggil tanah tinggi tadi. Rata tanah tinggi. Itu pertolongan orang yang betul-betul bertaubat. Kemudian Hudzaifah pun ambil segenggam pasir tanah tadi. Ambil segenggam tanah, tiba-tiba tanah yang digenggam tadi bertukar menjadi emas. Tukar jadi emas, lalu diberi kepada orang Yahudi yang nak berhenti kerja tadi. Yang tu dia bagi, dan Yahudi tadi tengok dengan mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala tukarkan tanah tadi menjadi emas. Yahudi pun berkata, aku telah membaca di dalam kitab, apabila seseorang itu bertaubat, pasti akan datang pertolongan Allah. Dia sudah baca. Dia kata, kalau orang itu bertaubat, pasti akan datang pertolongan Allah. Lalu Yahudi tadi mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam. Masuk Islam. Selepas selesai dibubarkan kumpulan perompak tadi, lalu Hudzaifah pergi jumpa, tolong bawa saya kepada sultan. Kenapa bawa dia sultan? Kerana dia telah mengambil hak orang katanya. Tolong bawa saya kepada sultan. Lalulah diikat tangannya dan dibawa di hadapan sultan. Dia menyembah diri. Sampai dekat sultan tadi, Allah Ta'ala beri lagi pertolongan. Sultan tadi tidak menghukum dia. Hanya sultan dia suruh dia ini membalas kejahatan dia kepada masyarakat umum dengan memberi ilmu satu hari nanti. Lalulah Hudzaifah pun keluar dan dia pergi belajar ilmu. Dan dia belajar dengan Imam Abu Hanifah. Di antara gurunya adalah Imam Abu Hanifah. Maka bila dia belajar dengan gurunya, akhir sekali dia menjadi ulama tasawuf. Bila dia jadi ulama tasawuf, dia pun balik kampung. Dia pun berdakwah. Dan orang terkenal dia. Dan kata-kata dia kata apa? Dia kata, kalau kamu nak tahu kamu pada diri kamu itu ada dosa, kamu tidak mampu sembahyang malam, itu tanda masih lagi berdosa. Itu. Maknanya ada lagi dosa. Tidak selesai lagi kita kalau kita tak mampu sembahyang malam dan tidak mampu berpuasa sunat di siang hari. Tambah lagi. Maknanya itu Hudzaifah kata-kata dia. Lalulah dia pun mengajar berdakwah pada masyarakat dan namanya terkenal. Sehinggalah ada satu raja, ada satu khalifah ketika itu. Kemudian jadi yang diserah diri itu Harun Ar-Rasyid, ada khalifah Harun Ar-Rasyid. Kalau khalifah Harun Ar-Rasyid kata, aku memerlukan seorang yang menasihati aku, kerana aku sudah bosan duduk dalam keadaan kemewahan, dalam keadaan keagungan macam ni. Kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, aku nak duduk dalam sebagai hamba Allah. Kata orang itu, kalau kamu nak orang yang layak binasihat, kamu pergi berjumpa dengan Sufyan ibn Uyainah. Lalulah Harun Ar-Rasyid pun pergi. Dengan dia punya pegawai dia, dua orang pergi, lalu ketuk pintu malam-malam. Bila ketuk pintu malam-malam, kata Sufyan ibn Uyainah, siapa kat luar tu? Kata, adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid, Amirul Mukminin Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kata Sufyan ibn Uyainah, dia kata, kenapalah Khalifah sibuk-sibuk datang kat saya?
Kalau khalifah mau sesuatu ilmu nasihat daripada saya, tak payah datang, biar saya datang jumpa khalifah. Kata khalifah, bukan orang ini yang aku cari. Orang ni yang aku cari. Orang ini masih lagi duduk dalam golongan pengampu aku, katanya. Lalu kata pegawai dia, kalau macam ini kita pergi jumpa Fudail bin Iyad. Lalu pergi jumpa Fudail bin Iyad. Beri salam. Bila beri salam, tanya siapa kat luar sana. Katanya dekat luar itu adalah Harun Rashid, Khalifah Harun Rashid. Dia kata, wahai Khalifah, baliklah kamu. Aku tidak ada urusan dengan kamu. Jangan kamu meletakkan sesuatu dunia pada aku. Kata dia terus marah. Khalifah tamu balik. Pegawai dia kata, macam mana? Ini orang aku cari. Oh ni ya, awal-awal kena marah lalu. Inilah orang yang aku cari. Lepas tu dia tanya, apa tujuan kamu datang sini? Aku datang untuk memberi nasihat kepada kamu, minta nasihat daripada kamu. Lalu Fudail bin Iyad pun keluar, lalu beri nasihat kepada dia. Beri nasihat dengan macam-macam nasihat sehingga kamu menangis. Harun Rashid menangis. Akhir sekali Harun Rashid kata, setiap kali dia beri nasihat menangis sehingga kan dia punya pegawai kata, wahai Fudail, cukup. Khalifah dah banyak menangis katanya. Cukup. Dia nasihat lagi sehingga tadi Khalifah tadi pingsan. Lalulah dia tunggu lagi. Terkejut daripada pingsan, kata dia punya pegawai dia, cukup. Kamu ni macam nak membunuh Khalifah aku. Dia kata, hei Hammam, diam kamu. Katanya Harun Rashid, dia kata Muhammad. Kalau Muhammad aku diam. Katanya, kata mu tu macam Hammam aku macam Firaun. Lalulah dia beri nasihat lagi sehinggalah Harun Rashid benar-benar rasa takut, tersentuh nasihat tadi. Tengok orang dulu dia beri nasihat kepada khalifah, dia tak takut, dia tak tunduk langsung. Lalulah selepas daripada itu katanya kepada pegawai dia, baiklah, ambillah sebahagian daripada harta aku ini, berilah kepada Fudail. Fudail marah lagi, kamu ni tak faham ni nasihat aku. Dia marah. Aku memberi nasihat kepada kamu, kamu memberi dunia kepada aku. Aku berimu akhirat, memberi dunia ke aku. Dia kata, marah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad akhir kali baliklah. Dua-dua khalifah itu. Itulah dia Fudail bin Iyad yang kita baca hari ini mengenai ulama sufi yang begitu hebat. Baik, lalu apa kata Fudail bin Iyad ini? Nak jumpa start. Dan disebutkan cerita daripada Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ia berkata, barang siapa mencita-cita atau memutuskan jalan akhirat, sesiapa yang bercita-cita ataupun berazam bersungguh-sungguh untuk mencari jalan akhirat. Sebab tu kita mari belajar di sini mesti cari jalan akhirat. Jangan cari apa? Mesti nak cari jalan ibadat. Kalau kita gelecoh sikit, kita balik mula. Sebab kita memang passion gelecoh sama. Tak tahu kalau dia mula gelecoh. Maknanya gelecoh lah, ikut kenapa pusing balik. Terpedaya dengan syaitan, pusing balik. Jangan, tak boleh biarkan hati kita ni memang akan ditawan. Satu hari kalau tak siap, 70 panah syaitan akan masuk dalam hati kita. Tak kira macam-macam. Panah nafsu, hasad, dengki, mari macam-macam. Suka tu 70 panah yang syaitan tuju pada hati kita. Jadi dalam keadaan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu keadaan dia. Lalu dikatakan bahawa sesiapa yang berazam bersungguh-sungguh, untuk melalui memutuskan jalan akhirat, yakni untuk mencari jalan Allah, jalan agama. Mesti kita jalan agama ini mesti mencari sampai kepada makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah. Sebab kita ini kena cari jalan betul-betul biar kenal Allah. Biar kenal Allah. Mula-mula jalan ilmu, cari jalan ilmu. Jalan ilmu ini dipanggil jalan syariat. Jalan syariat ini dipanggil jalan ilmu. Jadi dikatakan jalan syariat ini kita kena belajar. Kena belajar. Jadi belajar tadi
Mesti kita belajar, nak belajar mesti kena ada guru. Mana boleh belajar tak ada guru? Man kana lahu, bukan ma kana lahu syaikhu fa syaikhuhu fa syaikhu syaitan. Siapa yang tidak ada guru maka gurunya syaitan. Kalau gitu kita tak boleh baca buku-buku, boleh bacalah buku agama, tak ada masalah. Tapi pengajian ilmu tu kena ada. Dan kita hari ini kena ada guru yang betul-betul duduk dengan kita. Kita duduk dengan guru tadi supaya kita boleh bertanya masalah kita. Maknanya. Dan bukan sebagai kita nak bangga, ni saya belajar kau, ustaz ni saya belajar, bukan. Kita betul-betul sekurang-kurangnya bukan duduk dengan guru kena berhubung sama, mari sama, bukan gitu. Maknanya sekurang-kurang ada amalan yang kita ambil dengan guru tadi dan kita duduk dengan dia. Maksud duduk dengan dia bukan duduk kat dia, maknanya kita beramal dengan amalan yang dia bagi supaya hati kita ini ada hubungan dengan dia. Ada hubungan dengan dia. Jadi nak beritahu, mestilah kita tadi belajar ilmu, mesti kena ada guru. Kemudian bila ada guru, ilmu apa yang kita nak belajar? Ilmu matematik, sains. Ilmu apa? Ilmu tadi mesti ilmu iman, Islam, ihsan. Ilmu apa iman, Islam, ihsan tu? Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Ada pun kita nak belajar tafsir, kita nak belajar hadis, kita nak belajar usul fiqh, kita nak belajar mustalah hadis, kita nak belajar. Itu untuk nak jadi ulama. Rasa-rasa tak boleh jadi ulama tu. Masih rasa tak tahu lah. Kalau rasa boleh. Saya, ustaz tengok saya umur gini, boleh pergi jadi ulama, itu dah pulang lah. Kalau saya memang tak mampu dah nak jadi ulama. Kita belajar ni nak amal, sebab kita nak bawa diri pada Allah. Ulama-ulama nak bawa masyarakat, supaya masyarakat tidak tergelincir bila ada masalah rujuk pada ulama. Jadi kita kena belajar ilmu tauhid, pegangan kita kepada Allah Ta'ala. Barulah kita melihat af'al Allah, perbuatan Allah. Ni kita lihat apa makhluk lagi. Belajar tauhid, belajar sifat 20. Maknanya supaya kita mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian kita belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh kita tak perlu belajar perbahasan ulama panjang-panjang, menjadi pening. Imam ni kata boleh kunuh, ni kata tak boleh kunuh, malah belajar. Susah. Kita belajar untuk kita faham, nak elokkan amal ibadat kita. Kemudian ada masalah, kita tanya guru supaya kita beribadat dan ada ilmu. Kemudian tasawuf. Belajar perkara-perkara. Ramai orang dok jaga benda zahir. Kalau semayang subuh 3 rakaat macam mana? Batal tambah lah tu. Susah hati. Kalau tak baca kunuh dah susah hati. Maknanya. Tapi kita tak jaga bagaimana dengan ibadat kita. Adakah kita macam mana nak cari ikhlas, macam mana benda tu boleh menyebabkan kita takabur, riak, ujub dan sebagainya. Mari kita pun belajar. Belajar tadi kita sudah faham, sudah ada ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, itu syariat baru, itu baru boleh. Pergi kepada tarekah. Tarekah ini amal. Maka kita pun beramal dengan ilmu yang kita belajar tadi. Maka asas kepada amal itu zikir. Asas amal dia. Yang kita nak semayang itu mesti dalam keadaan ingat Allah. Aqimis salata li zikri. Di kala semayang dalam keadaan ingat pada Allah, dalam keadaan zikir pada Allah. Kemudian kita pun semayang, kita pun berpuasa, kita pun haji, zakat dan sebagainya. Kita sudah amal. Sudah amal itu dia panggil apa? Tarekah. Kita nak berjalan kepada Allah. Dia nak beritahu ilmu ini. Ilmunya satu bab. Boleh jadi ustaz ni banyak ilmu, boleh jadi. Tetapi yang banyak amal tu orang yang mendengar. Maka orang yang mendengar itu lebih baik pada orang yang banyak ilmu tadi. Walau ilmu banyak sekalipun, ilmu tak bawa takwa. Ilmu bawa sombong. Betul. Ilmu banyak ni menyebabkan orang itu takabur, menyebabkan orang itu sombong, menyebabkan orang itu sebenarnya semakin banyak hijab dengan Allah, semakin jauh dengan Allah. Saya dulu jumpa seorang ulama Maghribi. Saya duduk dekat dia. Baru duduk sekejap. Dia kata, Ustaz, orang banyak ilmu ni banyak hijab. Baru duduk. Baru duduk. Orang banyak ilmu ni banyak hijab ya. Susah. Payah untuk sampai Tuhan. Orang-orang awam untuk sampai Tuhan. Maknanya. Jadi, kena pergi kepada amal. Jadi, amal itu dipanggil tarekah. Kena amal. Amal. Sebab tu kena ada amal, zikir kena ada, lepas tu pada semayang dan sebagainya. Jadi yang boleh buat ibadat, saya pernah tanya tuan guru saya, dia buat ibadat.
Buat betul dah ibadat. Kadang-kadang daripada malam sampai ke pagi boleh sembahyang. Macam saya juga boleh tidur malam sampai pagi. Maknanya itu beza saya dengan dia. Dia boleh sembahyang sampai pagi, saya boleh tidur sampai pagi. Jadi macam mana dia boleh buat amal ibadat? Dia kata kesan sebenarnya. Dia kata kita tepeng-tepeng gitulah. Sebenarnya apa? Lepas kita belajar baru kita jumpa. Rupa-rupanya bila orang terlalu banyak berzikir, akhirnya akan menjadi ringan segala ibadat. Kesan daripada dia zikir. Dia akan jadi ringan ibadat. Jadi bila orang tu berzikir, dia rasa sakit belah hati dia. Bukan sakit hati orang, bukan. Dia rasa pedih, dia rasa panas, nak membakar nafsu syaitan, hijab-hijab gitu. Sehinggalah hati kita sudah berzikir. Bila hati sudah berzikir, dia jadi mudah tinggal maksiat. Kita ni nak beritahu, kalau kita ini ahli ibadat, dia akan benci maksiat. Tapi kalau kita ni maksiat ni masih tak benci lagi, kita bukan ahli ibadat. Bukan lagi ahli ibadat. Walaupun kita ibadat maksiat, tapi kita tak benci maksiat, biasa saja. Biasa saja bermakna kita bukan ahli ibadat. Sebab orang yang ahli ibadat dia akan benci maksiat. Orang yang benci maksiat dia akan benci kepada ibadat. Malah dia ibadat. Itu bermakna bukan ahli ibadat. Sebab itu kita kadang-kadang kalau ibadat kita rasa segera nak buat, rasa semangat nak buat, itu tanda nak menjadi ahli ibadat. Tapi kalau ibadat rasa berat nak buat, itu belum lagi ahli ibadat sebenarnya. Itu kita kena bersihkan lagi. Maka dikatakan bahawa biarlah kita ini memutuskan jalan kepada akhirat, biar sampai pada Allah. Itu jalan apa? Jalan dia panggil jalan tariqah. Pergi kepada jalan hakikat. Jalan hakikat ni dia akan terbuka rahsia-rahsia Allah. Dengan arti kata, yang pertama, hakikat ini dia dapat melihat celah diri dia. Orang hakikat ni dia celah diri dia, dia bukan celah orang. Dia nampak dah. Kadang-kadang dia dapat rasa aku ni wujud banyak lagi. Tak sabar baca Islam, terbuka. Kasyaf. Kasyaf bukan tengok orang. Saya kenal orang ni. Dah mayang. Tahu kasyaf. Bukan kasyaf orang. Kasyaf diri kita. Apa kasyaf orang lain? Tak pedok kita kasyaf orang lain. Kau sombong kita pula. Kau kata jangan jaga-jaga dia tu. Mana kasyaf. Jadi sombong kita. Kasyaf terbuka. Allah Ta'ala buka hati kita biar nampak keaiban-keaiban kita. Sebab tu orang-orang yang ahli hakikat ni dia banyak menangis. Kita ni ahli apa? Banyak tahu. Nak kata ahli hakikat dah juga. Ahli apa nak kata banyak ketawa, banyak relax saja kita. Banyak rehat. Begitu. Sehinggalah sampai makrifat. Makrifat dia merasa kebersamaan dia dengan Allah. Rasa bersama dengan Allah Ta'ala. Ingat duduk mana-mana ingat. Maknanya walaupun dia jasadnya bersama orang lain, tetapi dia sentiasa ingat kepada Allah. Maka nak putus jalan akhirat ni bukan mudah, tapi kena bersungguh-sungguh. Lalu maka hendaklah dijadikan mati pada dirinya 4 warna mati. Orang yang nak putus pada jalan Allah Ta'ala ni, dia akan mati dengan 4 warna. Mana masuk 4 warna? Nama je ni warna merah, ni warna putih, diwarnakan saja. Orang yang nak putus. Yang pertama dikatakan bahawa 4 warna mati putih. Mati putih. Mati ke mati? Mati. Mati. Nanti mati hijau cakap. Mati ke mati? Mati. Mati. Dah demo nak sebut mati ke mana demo lah. Saya nak sebut mati. Kalau nak ikut Zohir, mana ada mati hijau? Baju hijau adalah. Suka ke hijau tu adalah. Mati hijau tak ada. Maka dikatakan di sini, dijadikan mati pada dia 4 warna mati. Itu saya. Dia nak kata mati ke mana lah. Maknanya mati, mati putih, mati merah, mati hitam.
Mati hijau. Dia mendapat mati hijau kan jenis apa Allah Alam. Maknanya ada 4 jenis. Ada pun mati yang putih itu adalah mati kelaparan. Matilah. Mati kelaparan. Ada mati lapar? Ada. Mana? Dekat mati jenis ada lapar. Maka yang pertama dia kata mati yang putih itulah mati lapar. Mati kelaparan maknanya. Boleh jadi dia itu mati Allah Ta'ala jadikan dia dalam keadaan lapar. Dan mati yang hitam itu mati cela dan cerca manusia, orang cela dia. Mati duduk dalam celaan orang. Orang mati dalam celaan orang ni, kita tak boleh kata kadang-kadang kita cela-cela dia di sisi Allah Ta'ala baik kadang-kadang. Kan ada kisah orang umat Nabi Musa kan, yang dia tu buat jahat, tiba-tiba dia mati, masih nak mati. Dia kata, ya Allah, aku sudah tidak ada orang lain, aku hanya kamu saja ya Allah. Lalulah dia bertobat pada Allah. Allah, maka mati dia seorang diri situ. Seorang diri, tak ada orang cara dia. Kenapa tidak ada orang cara dia? Kerana tidak ada orang suka pada dia sebab kejahatan yang dia buat. Dan orang kata jahat lah ke? Nabi Musa kata jahat, malaikat kata jahat. Allah Ta'ala kata memang dia jahat dulu. Tapi aku adalah Tuhan yang apabila hamba itu meminta ampun kepada aku adalah Tuhan yang maha pengampun. Maknanya Allah Ta'ala itulah sifat kasih sayang Allah. Lalu dah bila Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kamu uruskan jenazah dia. Uruskan. Terkejut Nabi Musa tengok orang ini yang dikatakan jahat. Lalu akhirnya Nabi Musa AS menguruskan maknanya jenazah tadi. Maka matilah cerca dan juga cela manusia. Maknanya. Dan mati merah itu mati menyalahi syaitan. Mati menyalahi syaitan ni mati lawan syaitan. Lawan syaitan. Bagus mati ni maknanya dia ni mati dalam keadaan tak ikut syaitan. Kita bimbang. Sebab itu kata ulama, orang itu ketika nak mati, dia akan ikut apa yang ada dalam hati. Kalau di dalam hatinya, sepanjangnya hidup di dalam hatinya tidak ada Allah, maka dia mati tak ada Allah. Tapi kalau di dalam hatinya, maknanya kalau di dalam hatinya ada dunia, maka mati dia tak ada dunia. Ikut dalam hati. Sebab tu jaga-jaga. Nabi tanya pada sahabat, bagaimana keadaan kamu berpagi-pagi ini? Saya berpagi-pagi dalam keadaan beriman dengan Allah. Apa maksud dia? Maksud dia ini duduk dalam makrifat Allah. Kehidupan dia duduk dalam makrifat Allah. Apa yang dia ada hatinya, ingat Allah Ta'ala, tidak ada ingat yang lain. Itu bahaya kita. Maka dikatakan bahawa menyalahi syaitan. Dan mati yang hijau itu jatuh setengah atas setengahnya. Apa makna jatuh? Jatuh musibah. Berlaku musibah pasal satu sampai ke mati. Pak benda ni begini, pak benda ni gini, pak benda ni gini, begini. Mana satu persatu. Maknanya ini orang yang nak melalui jalan kepada Allah Ta'ala. Macam-macam lah. Ada yang mati kena cela dia orang. Itu duduk saka orang kena tak boleh ada mana-mana. Kita ni tak boleh hukum dengan dia dengan Allah, wallahu alam. Kita tak tahu. Walaupun kita nampak zahir dia begitu-begitu, dia dengan Allah, wallahu alam. Sebab kita pun tak tahu kita. Jangan tu kata-kata orang. Orang ni mati tak molek, orang ni mati tak molek, orang ni mati biasa gini, orang ni mati biasa gini. Kita macam mana? Kita tak tahu. Walaupun kita merasakan ahli ibadah dan sebagainya. Hanya saya ada seorang dahulu, dia ini memanglah dahulu dia kata dia lalai pada Allah dan sebagainya. Dia tidak beribadah pada Allah. Lepas tu macam-macam masalah. Maknanya akhir sekali ketika hampir-hampir nak wafat, dia berubah. Saya masih berjalan dengan dia, orang sampai pesan, orang takut. Saya ni kena bahan dia sebab dia ni kaki pukul. Kerja dia menarik kereta. Orang yang memang ganas. Dia cerita saya pun benda-benda kena pukul, sakit-sakit ni biasa. Kalau benda pukul orang pukul dia pukul orang je biasa saja. Lalu saya berkawan dengan dia, orang mari bimbang sampai pesan jangan tak tunjuk dia bahaya. Saya jadi serba salah. Kalau betul dia nak pegang, takkan saya tinggal dia. Tak fikir. Tapi dengan izin Allah dia berubah. Bila dia berubah, ibadat dia tu saya sendiri tak sanggup jadi.
Masa bila dia rehat tau, balik lepas baca rukuk, bangun pula mayang. Lepas tu masa-masa gini duduk di masjid, mayang Allah, banyak ibadat. Tapi sampai Allah Ta'ala nak pusing orang sekelip mata saja. Yang baik jangan sangka baik. Kita ni dah habis-habis nyakit perasaan. Ini perasaan kita. Dah habis-habis dengan perasaan kita. Siapa yang masih merasakan dia baik, itu dia tak baik lagi. Tak baik lagi. Asal tak kira lah dengan ibadat kita, cek kira nikmat Allah. Allah Ta'ala beri mana. Nak fikir dengan ibadat yang kita buat. Sebab tu kalau kita betul-betul lah, kalau kita betul-betul tak ada masa nak fikir orang. Fikir kita tak bisa. Kalau kita betul-betul tak ada masa lah nak fikir orang. Fikir diri kita, Allah banyak dosa kesalahan kita. Maka demikian keadaannya. Maka yang keduanya, dia kata orang yang boleh sabar ini, daripada perkara itu, barang yang ada di dalam sabar itu daripada kebaikan dunia dan akhirat. Seorang itu boleh jadi sabar bila dia faham setiap kesabaran itu dia akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Akhirat tidak dapat nafikan orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang benar-benar sabar ini Allah Taala beri pahala tanpa hisab. Walaupun dia kurang ibadat dia tak banyak, tapi dia ni orang yang sabar, akhlak baik. Akhlak mulia ni lebih tinggi kedudukan dia daripada ibadat banyak. Maka dengan sabar dia Allah Ta'ala beri berlipat kali ganda, sehingga kan dia mendapat pahala yang lebih daripada ahli ibadat. Orang yang sabar. Ada sabar dalam taat. Sabar dalam taat, kena istiqamah malam-malam tu, sabar dalam taat. Ada sabar di dalam maksiat. Boleh buat maksiat depan mata tapi tak mau buat. Ini bagus. Kalau orang boleh tahan macam ni, alhamdulillah. Sabar di dalam maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam musibah. Kena musibah, sabar. Kena musibah, sabar. Ujian daripada Allah Ta'ala. Maka sabar musibah ini tinggi sebenarnya. Jadi sabar dalam apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Batu bahaya. Bila kita belajar, memang banyak ujian lah pasal dia tu. Nana orang mengajar lagi kan. Kalau kita cakap bahasa musibah, kena balik. Macam-macam kita. Memang begitu keadaan dia. Allah Ta'ala akan uji. Allah Ta'ala akan uji apa yang kita belajar. Dan Allah Ta'ala akan uji apa yang kita ajar. Begitu keadaan ni. Maka tidak heran. Mana bila kita nak jalan pada Allah gitu. Itu yang jadi orang gelicir. Orang balik semula. Dia kata semenjak kita jaga sembahyang pergi masjid, jadi jatuh habis. Nega-nega pun jatuh. Itu balik lah. Dia jadi begitu. Macam-macam. Ada yang pernah dia kata, saya dulu Ustaz, masa sebelum pergi kuliah, tak ada masalah. Anak isteri saya baik lah, tak ada masalah. Bila dah main ke kuliah ni, macam-macam. Anak jadi gini, anak sakit lah. Maknanya kesian dia tu, kita kena sabar lah. Tak parah Allah Ta'ala beri ni, kadang-kadang sampai kita ikut. Sampai dosa kita kadang-kadang. Betul Allah Ta'ala beri satu. Baik, lalu dikatakan di sini, dia akan dapat kebajikan dunia. Kebajikan dunia Allah Ta'ala akan beri. Sabar, tak kira lama mana. Kadang-kadang sabar kena 10 tahun sabar. Kadang-kadang sabar 15 tahun kena sabar. Baru Allah Ta'ala tunjuk. Maka dan juga akhirat. Maka setengah daripadanya kelepasan dan kemenangan. Di antaranya Allah Ta'ala beri kelepasan. Apa makna kelepasan? Yakni Allah Ta'ala beri jalan keluar. Allah Ta'ala beri jalan keluar. Allah Ta'ala selesaikan masalah kita. Bagi siapa? Bagi orang yang sabar. Banyak dah kita boleh tengok diri kita ataupun yang pernah berlaku. Kadang-kadang masih kita kena bapalah kita orang buat gini, orang gini. Cuba tengok 5-6 tahun ni. Tapi yang mula-mula ada. Lebih baik Allah Ta'ala punya tadi. Maknanya. Maka demikian. Dan Allah Ta'ala akan memberi kemenangan bagi orang yang sabar di atas ujian musibah yang Allah Ta'ala beri. Maka firman Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib. Ini ayat berapa dinar? 1000 dinar. Tahu belaka. Ayat 1000 dinar memang baru. Saya pergi restoran, kedai makan, banyak ayat ni dia tak di.
Banyak ayat-ayat ini letak di sini. Maknanya kalau kita kata ayat 1 dinar, orang apa nama ya? Malah cara ayat 1 dinar. Maknanya kalau 1000 dinar baru tahu. Pakai ayat 1000 dinar. Saya tanya, saya beritahu masa ada seorang pojik tu, dia memang banyak musibah. Kadang saya pun sifat. Kita kadang-kadang bila kita rasa kita teruk, tiba-tiba orang mari datang cerita teruk lagi tu dia. Tuhan mari atur orang. Kalau kita fikir, Allah banyak musibah ni dia lah kita kena sabar. Tiba-tiba datang orang cerita-cerita, Masya Allah. Parut lagi tu kita. Maknanya. Maka demikian kadang-kadang berlaku pada Nabi Allah Taala. Lepas tu bila berlaku saja Allah Taala cerita kisah Nabi-Nabi yang berlaku. Maka begitu. Saya pun beritahu pada dia memang kita kena sabar. Pegang ayat ni. Kita guna ayat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dia kata nak pegang macam mana ayat? Nak guna macam mana? Nak tepek mana? Tak ke mana? Lepas tu ayat ni nak guna, nak baca masa bila? Bukan masalah baca masa bila. Kita hari kita dah faham ayat tu kena baca. Kalau ada masalah baca ayat ni 3 kali sehari. Bukan tu. Yang 3 kali sehari tu obat hospital. Obat hospital ambil obat ni makan 3 kali sehari, pagi, petang, malam. Dan makan itu lepas makan. Ayat Quran kita kena faham dan amal daripada apa ayat itu ada. Bukan kita suruh baca amal, nak dapat mana, nak makan, nak guna masa bila, nak baca berapa kali sehari. Bukan yang tu. Bukan yang tu. Kita kena faham maksudnya. Maksudnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takut akan Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, dia kena kembali. Allah Ta'ala datangkan kita bersih, kita kena balik bersih. Kembali dengan Allah dengan arti kata jalan taubat dulu. Barang siapa kerana orang yang tidak bertaubat, dia tak akan dapat takwa. Macam mana nak dapat takwa? Duduk dalam kotor sama. Kotor daripada dosa-dosa. Maknanya, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni barang siapa yang kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat pada Allah, kemudian meningkatkan amal ibadat kepada Allah, dan seterusnya bertawakal serah diri kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, baru Allah Taala beri jawapan. Takkan dengan takwa bukan dapat ayatnya itu takwa tu. Dia kena tingkatkan, dia kena banyakkan bersihkan hatinya, banyakkan dia ni mendekatkan diri dengan Allah. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan memberi kelepasan, dijadikan baginya tempat keluasan. Keluasan maknanya kelepasan. Kelepasan dengan erti kata dijadikan jalan keluar. Allah Ta'ala selesaikan masalah ini. Syaratnya kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala beri jalan kelepasan. Dan diberi rezeki akan dia daripada sekira-kira tiada dapat hisapkan. Dan tiada dapat hisap ni maknanya tiada yang disangka-sangka. Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat. Allah Ta'ala beri. Abang Nabi dia kena, anak dia kena tawan. Kena tawan, dia orang kafir, dia mengadu pada Nabi. Nabi suruh dia kuatkan ibadat, banyakkan kantong dengan Allah. Lalu dia kuatkan amat ibadat, lalu turun. Lalulah anak dia dapat selepas les, dapat balik daripada tawanan perang. Anak dia boleh lari. Lari daripada tawanan perang tu, lari, diri dia lari, capung dengan kambing buat lari. Kambing orang buat lari juga. Dia selamat dah atas diri dia, dengan kambing-kambing dia buat lari. Kemudian ayah dia pelik tak? Mualik kambing pula. Lepas pada tu dia mari fikir, nak boleh makan ke tak boleh makan. Kambing tu pun orang kafir rapat juga daripada orang Islam juga. Maknanya lalulah turun ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tengok kamu bila kamu beribadat bertakwa pada Allah, Allah Taala beri jalan keluar. Apa jalan keluar? Anak dia boleh balik mula. Itu jalan keluarlah. Kemudian balik kambing pula. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tengok mu dapat rezeki tak ada sangka-sangka. Tak ada mu fikir boleh kambing. Boleh kambing tak bagus. Maknanya boleh kambing. Begitu keadaan dia. Maka demikianlah kalau orang itu bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala beri dalam keluar. Hanya bila kita nak takwa, Allah Ta'ala tarik sikit uji. Tengok.
Nanti Allah Ta'ala bagi balik. Tapi Allah Ta'ala uji. Pasal uji tu kita kena sabar. Sabar kita tu nampak ini memang daripada Allah Ta'ala belaka dah nak uji kita. Maknanya, maka dikatakan bahawa di situlah kita dapat menjadi orang yang sabar bila kita dah faham keadaan macam tadi. Dan maknanya, barang siapa takut akan Allah dengan sabar. Kemudian dikatakan ibadat yang banyak dengan taubat, dengan ibadat yang banyak dan dengan sabar. Dia pun sabar, maka dijadikan Allah baginya tempat keluasan, kelepasan daripada kepayahan. Kepayahan, kerumitan, penderitaan, Allah Ta'ala lepaskan kita. Tak ada orang tak susah sini. Kalau kita duduk datang ke dunia, kita tak rasa susah, kita tak tahu dunia apa itu duduk. Kalau kita duduk datang ke dunia, kita tak rasa susah, kita tak rasa pusing, kita tak ada kena masalah, tak tahulah. Macam orang kata, saya masuk dalam hutan, tak ada sebuah pokok. Hutan apa itu? Saya masuk dalam hutan, lapangnya, tak ada pokok sebuah. Satu pokok pun tak ada. Hutan apa? Dia cakap apa hutan ini? Memang dunia gitu. Orang soleh, kalau dia tak kena ujian, dia akan fikir apa masalah dia dengan Allah. Apa masalah dia dengan Allah? Maka Allah Ta'ala beri ujian pada dia, dia rasa itulah kasih sayang Allah. Orang soleh melihat itu kasih sayang Allah dengan ujian-ujian yang berat Allah Ta'ala. Kita ni tak berat, sangat-sangat tak berat. Walaupun kita rasa kita berat. Maknanya sahabat Nabi Khabbab ibn Arad, dia kena azab. Azabnya diantaranya besi panas itu yang dibakar. Orang nak buat pedang. Bila dia bakar jadi merah. Merah dia sendiri. Jadi merah, dan ketika merah tu dia lekatkan di tubuh. Kemudian dia tarik lekat kulit. Panjang ceritanya, saya tak ada cerita banyak-banyak. Maknanya azab dia ni sehingga kan satu hari dia dibebaskan. Bila dia dilepaskan, dia beritahu Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, doalah pada Allah biar Allah Ta'ala hancurlah orang-orang kafir. Senang nak dakwah habis kita. Minta pada Allah biar Allah Ta'ala turun terus, hancurkan tu orang-orang musyrikin Mekah ni, ya Allah Ta'ala beri balas tadi. Rasulullah kata, ya Khabbab, orang-orang dahulu daripada kamu teruk lagi kena. Ada di antara mereka yang digaji tubuhnya. Maknanya yang digaji tubuhnya lebih lagi azab daripada kamu ini. Demikianlah, tak berat kita ni. Kenapa kita kata tak berat? Kalau kita kata kita ni berat, bermakna kita rasa iman kita tinggi. Kerana Allah Ta'ala akan uji ikut iman seseorang. Iman seseorang. Kita nak hak remeh-remeh. Ini masalah hari ni asap beres. Maknanya asap beres lalu tu. Kadang-kadang bermakna iman kita memang nipis. Allah Ta'ala uji seseorang mengikut iman. Kalau iman tu tinggi, uji. Lepas tu, siapa lagi? Naik lagi iman. Uji lagi. Siapa lagi? Sebab tu setengah tu dia tengok ujian Allah Ta'ala ini menandakan kasih sayang. Semakin kita tinggi iman, semakin banyak ujian. Makin banyak ujian. Kita kena ujian Allah. Baru kena Ustaz. Maknanya baru kena. Banyak. Apalah saya sama kena, orang lain tak kena. Mudah mana orang lain tak kena. Orang lain dah sekitar gembuk saja. Mana? Saya Ustaz pas satu. Dia pas satu. Orang pas tiga. Banyak lagi. Mari bloki kanan atas depan bawah. Habis kena. Pasal dia tu sebenarnya. Jadi kenapa Allah Ta'ala beri ujian? Sebab sebenarnya ujian itu melambangkan iman kita. Kalau sikit iman kita kena ujian, nipislah iman kita. Kau banyak maka Allah Ta'ala akan uji. Sebab itulah Nabi-Nabi asyadul bala anbiya. Sedahsyat, seberat-berat kena ujian Nabi-Nabi. Kenapa Nabi berat kena ujian? Sebab iman dia tinggi. Iman dia tinggi. Maknanya maka demikianlah kita. Kalau kita ini iman tinggi akan diuji. Naik lagi, siapa? Uji lagi. Sampai begitulah keadaan kita selagi mana kita duduk datang ke dunia.
Maknanya sebab tu orang kata siapa yang duduk di atas muka dunia dia tak kena ujian, dia memang orang yang pelik. Memang pelik orang tu, duduk luar ni orang tu tak tahu. Okey, baik. Dan setengahnya dimenangkan di atas segala seteru. Dan siapa yang sabar akan dimenangkan segala musuh. Siapa yang sabar, mana kalau musuh dia buat apa-apa dia sabar saja, maka Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada dia, musuh dia akan jatuh. Sebab tu kerja kita sabar. Maka firman Allah Ta'ala, fasbir fa innal akibata lil muttaqin. Maka sabarlah olehmu. Allah Ta'ala perintahkan kita sabar. Apa makna sabar? Tahan diri kita daripada perkara-perkara yang maknanya yang mencela, yang melanggar perintah Allah, dan Allah Ta'ala akan memberi kemenangan bagi orang yang bertakwa. Maknanya dia sabar atas dasar takwa, bukan dia sabar atas dasar malu orang. Dia kata saya baru saya nak jawab dah, tapi saya malu orang. Siapa juga? Kalau tak ada orang tu tengoklah, kok saya kata ke dia tu, tapi tak ada arah tu orang tu, saya sambung saja. Saya sabar saja. Saya baik orang tu ada. Tu saya jadi sabar. Maknanya Allah Ta'ala sebut fasbir innal akibata lil muttaqin. Sabar tu dalam keadaan orang itu benar-benar takut kepada Allah. Bukan dia tak boleh balas, dia boleh balas. Tapi dia takut kepada Allah Ta'ala. Maknanya sebab jangan balas. Kadang-kadang kita ini kalau kita balas lebih daripada orang, bermakna kita telah buat kejahatan. Syekh Rahimuddin kata, ya Aisyah wala takuni fahisha, jangan kamu buat. Sebab apa? Bila orang tu kata faqalu assalamu alaikum, qala assalamu alaikum, Nabi jawab. Nabi jawab alaikum saja. Lepas tu dia pun Aisyah pun marah. Aisyah kata assalamu alaikum, lepas wazam, celaka atas kamu dan juga hina atas kamu. Kan dia marah. Nabi kata wala takuni fahisha, jangan buat jahat. Kadang-kadang bila kita tak sabar, kita balas, kita tak sedar kita balas lebih ada orang awak kita. Sedangnya dia kata kita ya tu macam mana, kita pun buku barak lagi. Banyak lagi. Jangan biar kita jadi apa ni, orang yang sabar itu atas nama takwa kepada Allah. Atas nama Allah. Kita nak pahala ke tidak mau pahala? Maknanya atau tak kira. Kadang-kadang bahaya kalau kita salah. Ada orang dia kena sihir. Dia kena sihir sampai derita dia. Akhir sekali dapat sabar orang tu buat. Dah tahulah betul tak betul orang tu buat. Kadang-kadang tergomong dia kot. Mula tahu tak siapa dah. Kadang-kadang dia sengaja kabur. Oh, salah pula kabur. Memang nak kabur pun. Memang nak kabur. Allah, lalulah. Maknanya balas balik gini nak buat. Jangan. Nabi masih kena sihir, dapat tahu. Allah Ta'ala beritahu Nabi. Dapat tahu. Memang Nabi dapat tahu ni Nabi bukan jenis macam kita. Dapat tahu kan dia angkat sama. Ya, dah ada orang lain dah. Itu kita. Nabi memang dapat tahu. Lalu sahabat ini minta izin. Biar balas, biar padam penderitaan Nabi kena tu, biar padamnya dia. Nabi kata, aku dibangkitkan bukan untuk buat jahat kau orang. Nabi ni dibangkitkan bukan untuk buat jahat kau orang. Bukan jenis Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Ayat tak apa molek lagi, biar comel lagi akhlak. Hak comel tak boleh lebih comel lagi. Nabi kata bukan begitu. Maka Nabi tidak izin. Orang buat macam itu. Maknanya sebab apa? Sebab biarlah Allah Ta'ala je yang akan menentukan. Sebenarnya Allah Ta'ala nak menguji kita. Allah Ta'ala datangkan orang awak anak kita, orang awak soleh kita. Allah Ta'ala datangkan orang saja. Maknanya supaya nak tengok kita sabar ke tidak sabar. Maka amalan itu orang tu kalau dia sabar dia baik. Kalau dia tak sabar tak baik lagi dia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kehidupan kematian, aku nak uji kamu saja. Kematian aku nak uji. Kalau mati, Allah Ta'ala nak uji ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia, orang yang mati.
Kemudian kehidupan Allah Ta'ala uji dia. Nak uji liyabluwakum, aku nak uji kamu. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalan. Maknanya bila dia uji, kalau dia sabar dia baik amalan, kalau dia uji tak sabar dia tak baik amalannya lagi. Cakap pasal sabar memang. Saya dulu tengok orang Palau, saya kata sabar. Satu hari orang langgar kita nak awal ikut. Saya pun main dikit. Pagi saya tolong sabar ke orang, sabar. Jadi saya duduk tengok. Jadi orang tu pun tak balas lah sebab lain dia. Sabar. Saya nasihat ke dia, kita tahu dia ni ujian dia sabar. Siapa orang tu? Satu hari petang itu. Pagi saya nasihat orang, petang saya kena. Mari terus nak marah. Nak marah. Maknanya mari ni tahu sedang kapal korang. Allah Ta'ala uji lah tu petang tu juga. Maknanya orang pula kata sabar orang pula kata kita. Baru tahu. Sabar ni masih bila? Inna sabra inda sadmatil ula. Sabar ni masih mula-mula kena. Masa mula-mula kena tu kita sabar. Ni 2 minggu lah. Aku sabar katakan apa? 2 minggu siapa tak sabar? Apa sabar belaka? Maknanya jadi kesabaran ni atas dasar takwa kepada Allah. Bukan kerana apa-apa, kerana kita rasa takut dengan Allah Ta'ala. Sebab bimbang kalau kita tak sabar, nanti kita balas takut lebih daripada orang. Akhirnya kita telah melakukan kejahatan. Maka dikatakan bahawa kalau kamu sabar, kamu akan dapat pertolongan Allah. Allah Ta'ala akan beri kebaikan di dunia dan juga di negeri akhirat. Cukuplah kita jadi orang yang sabar, maka dengan sabar ini Allah Ta'ala akan memberi balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Maknanya orang yang sabar. Jadi bila kita sabar, kita bersama Allah. Kalau kita tak sabar, kita tidak bersama dengan Allah. Kalau tidak bersama dengan Allah, kita bersama dengan nafsu, kita bersama dengan syaitan, kita bersama dengan musuh-musuh Allah. Itu yang kita takut. Jadi sabarlah, ni ada ujian Allah. Masing-masing ada masalah, masing-masing ada ujian. Masalah ujian tepi itu kita tolak, kita terus perjalanan kita ibadah. Jangan sampai ujian, musyaqah, masalah apa-apa menghalang kita beribadat pada Allah. Mari apa-apa pun jangan. Orang nak kata kita terus dengan ibadat. Orang nak khianat kita terus dengan ibadat. Orang nak ambil hak kita terus dengan ibadat. Jangan kita jadi lemah mangat. Apa dah lagi tengok ada mengajar orang apa kita tengok ada bukan mak tamu kita tengok tapi lemah banget. Ada benda dah leh gitu. Maya terus dengan sembahyang, belajar terus dengan belajar, ibadat dengan ibadat, biar nak ada apa-apa pun kita terus. Sebab itulah kenapa ni, itu adalah kalau kita nak dapat sabda tu kan dia ada halangan. Halangan tu kita sebenarnya jangan cara ke halangan, kita tuju kepada tujuan. Itu maksud. Jadi demikianlah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan orang yang sabar. Maknanya Allahu a'lam. Jadi kita kena sabarlah minggu depan pula. Dah setengah Dah setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.